استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك أعوذ بك من شر ما صنعت ولك بنعمتك علي وموسى فاغفر لي فإنه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Raf Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, kita berada pada malam 27 Ramadan. Allah izinkan kita, Allah berikan peluang kepada kita, Allah bagi tenaga pada kita, Allah ciptakan perbuatan, Allah ciptakan amalan untuk kita beramal sehinggalah ke malam ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Ta'ala ini dengan diisi dengan ketaatan. Nafas yang Allah berikan agar tidak menjadi satu perkara yang mengundang kemurkaan. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dan kita berazam mudah-mudahan Ramadan kali ini, Ramadan yang membawa kepada kekuatan, membawa kepada kesedaran, membawa kepada perubahan dari sudut dalaman khususan, yakni hati, dan berubah di sudut luaran dari segi ketaatan, dan mudah-mudahan menjadi bekalan untuk kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang tahun depan. Masya Allah, amin rabbal alamin. Kita berazam dari sekarang, mas sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah izinkan juga untuk bersiaran di Ramadan ni. Macam itulah timing dah, memang duk tercicir, terlajak juga. Dan sebab kita tadi lepas Isyak dan Tarawih, kemudian ada tazkirah tadi, kemudian lepas tazkirah mesti ada mori, lepas mori duduk tadi, duduk sembang, duduk muzakarah, bincang-bincang. Alhamdulillah, panjanglah perjalanannya, nak ambil peluang kan. Jadi beginilah waktunya, inilah seadanya. Memang kalau ikutkan timing tu sangat mencemburui lah.
waktu-waktu begini kan. Namun atas sebab kesedaran, tanggungjawab, atas tanggungjawab, maka kita pun insya-Allah akan meneruskan amalan yang telah Allah izinkan kita amalkan selama masuk 4 tahun dah ni. Yang macam nak amalan kita nak baca al-Mulk, silakan baca sendiri kita. Saya tak buat baca berjemaah. Yang kita dah amalkan adalah untuk munajat, kita baca 7 qiraat 14 riwayat. 7 qiraat 14 riwayat tak boleh baca sendiri. Saya ambil yang mana tak boleh baca sendiri. Sebab apa? Sebab dia kena ada bersanad yang mengambil qiraat. Ikutkan saya dia baca, namun kita buka biar terbuka, biar ramai lagi yang dapat fadilat manfaatnya. Wallahi jemaah sekalian, wallahi. Saya cakap tu kan, wallahi besar fadilatnya. Siapa yang nak ambil, siapa yang tak nak ambil pun tak ada paksaan. Tak wajib pun, mungkin ada amalan masing-masing, beramal dengan amalan masing-masing. Saya nak berkongsi saja, bertanggungjawab atau nak kongsikan amalan ni agar sama-sama dapat manfaat. Kemudian kita amalkan suratul Kahfi 1-10. Dan sebelum ni pun kita ada amalkan suratul Hadid. Suratul Hadid kita ialah ada yang kita boleh amalkan berterusan secara berjemaah, cuma dia asasnya itu bukan berjemaah kan. Jadi jemaah ni pencetus dia. Saya nak cetuskan, kemudian teruskanlah beramal secara individu. Dan ada ketika macam kami malam Jumaat, insya-Allah Allah izinkan, kita ambil peluang berkat malam tu kan, kita baca sama-sama balik. Ataupun ikutlah kesempatan yang Allah bagi. InsyaAllah jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelebihan di atas setiap amalan yang kita lakukan. Baik, jadi khusus kepada munajat ni kita tekankan khusus. Amalan ni setakat ni wallahu alam lah, kalau ada di tempat lain mengamalkan insya-Allah. Cuma setakat ni wallahu alam lah, kalau saya silap tak ada lagi lah. Sebab ini dapat, melainkan kalau berguru dengan guru yang sama, ada Datuk Salahuddin Omar Aqari, beliau ijazahkan doa khususan tawassul bi qiraatus suratul Fatihah, maka dia boleh beramal. Kalau tak dapat, maka tak ada lah. Baik, sekalian. Ini juga hikmah besar, fadilat besarnya perbahasan tentang Al-Quranul Karim. Bukan hanya dengan satu bacaan saja. Ini riwayat Imam Asim, Imam Asim. Tapi ada 7 qiraat, 14 riwayat. 14 riwayat. Dan Al-Fatihah itu sendiri maklum dan ma'ruf akan fadilatnya, tentang keistimewaannya. Dan akhir suratul Baqarah 285, 286, 2 surah yang turun, yang Allah turunkan melalui Jibril AS, yang mana surah tersebut, yang Al-Fatihah dan akhir suratul Baqarah, terbuka pintu langit. Terbuka pintu langit sekalian. Yang tak pernah lagi terbuka. Dan Al-Fatihah khusus diberikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Allah izinkan kita beramal dengan Al-Fatihah sebati, kita pula baca 7 qiraat, 14 riwayat, ianya ada kelebihan yang besar. Ianya ada kelebihan. Cuma kelebihan itu kita tidak spesifikkan kerana dia besar, meluas, meliputi perbahasan yang besar. Cuma boleh rujuk. Antum semua boleh rujuk, anda semua boleh rujuk pada perbahasan-perbahasan yang membincangkan tentang suratul Fatihah dan tafsir Ibnu Katsir, yang mana merujuk tentang perbahasan ibu kepada ruqyah. Jadi surah pelengkap, banyaklah fadilahnya. Dan ketika perbahasan, perbincangan Al-Fatihah ini juga adalah antara dialog kita hamba dengan pencipta. Allah menjawab secara langsung melalui bacaan suratul Fatihah, dan ia menjadi rukun di dalam solat. Jadi ini satu perkara yang punyai satu kesan yang besar. Jadi alhamdulillah, mari kita teruskan amalan ni. Mudah-mudahan Allah berikan kelebihan itu insya-Allah. Baik. Bantu saya bakal lagi di TT dan di AB insya-Allah. Biar mudah-mudahan ramai lagi yang mendapat manfaat. Dan saya yakin ada yang di dalam ini yang memang Allah telah berikan manfaat insya-Allah. Dan untuk kita berterusan, dia syarat beramal ni, doa terutama khususan mengenai umat ni, dia kena berteraskan yakin. Yakin ni mesti bermula dengan mengenal, memahami, menghayati akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu tentang perbahasan tauhid.
mengenal sifat-sifat kebesaran Allah. Belajar. InsyaAllah. Yang mana ikuti pengajian sifat 20, karangan Tuan Guru Dr. Muhammad Syukri, insyaAllah Allah akan berikan dia kefahaman. InsyaAllah. Ya benar tu, ya Hashim. Ya, surah Tauhid benar. Baik membincangkan tentang Allah. Bermula dengan tentang perbincangan tentang Allah. Sebab tu huruf yang pertama dalam Quran, huruf Ba'. Surah pertama dalam Quran, suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Dia bermula dengan asma Allah, Ismul A'zam. Bismillahirrahmanirrahim. Ismul A'zam. Jadi ianya memang menjadi satu amalan yang pelengkap. Kita nak cari amalan, kita banyak beramal. Bagus. Antum semua jenis banyak beramal. Cuma dalam banyak beramal, amal apa yang menjadi pelengkap dia. Jadi pemegang kepada seluruh amalan. Itu bertauhid. Amalan nak bertauhid. Amalan nak bertauhid. Baik. Jadi bila kita kaitkan dengan suratul Fatihah, dia jelas surah yang membincangkan tentang akidah, pegangan. Dimulakan tentang memperkenalkan Allah. Ini akan ada cerita tentang suratul Alaq. Bagaimana Iqra' kan? Turunnya wahyu yang pertama, kita pun dah nuzul Quran, perbincangan tentang Quran. Wahyu yang pertama turun itu adalah suratul Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah, baca. La adri. Aku tak tahu Nabi kata. Nak baca macam mana? Apa yang dimasukkan baca? Walaupun pada perbahasan syariatnya Nabi itu ummi, yang tidak tahu membaca, tak menulis, bukan maksud Nabi tak tahu. Itu adalah satu kelebihan. Pada Nabi SAW ni tak ada kekurangan. Dia kelebihan. Tak ada kurang. Tak ada kurang. Dan tak boleh membincangkan. Ini akidah ni. Apa sifat yang mana contoh tak boleh baca menulis. Kita bincang perbincangan dengan perbahasan manusia biasa. Tak boleh. Sebab contoh tak baca, tak pandai baca, tak menulis, manusia biasa, maka dia ni orang yang tak pandai. Nabi bukan begitu. Sama juga dengan perbincangan tentang kekeluargaan. Tadi saya ada terbaca satu post tu. Tolong tag yang komen. Tak tahu diikut ke tidak. Saya terbaca dia nak highlightkan tentang keluarga Nabi SAW. Jangan sesekali menyamakan. Betul, saya antara yang mempertahankan, dan di situ saya baca komen dia, ialah kupasan ustaz berjam-jam. Memang kena kupas berjam-jam lah untuk faham. Kalau sekadar dengar setengah 10 minit nak faham macam mana. Kupasan tu kena berjam-jam. Betul lah tu. Biar dia masuk. Bukannya sekadar setengah minit nak faham 1 minit. Makam wali boleh lah. Malah kalau kita jenis nak faham, kena dengar lama. Biar ada fazakir fa'ina zikra tanfa'ul mu'minin. Bukan tak boleh. Perbincangan keluarga Nabi jangan disamakan. Tak boleh. Saya cerita pasal cemburu kan. Bila cemburu dia kait dengan Nabi. Kenapa? Saya lebih drastik, lebih jelas. Maksudnya saya cakap apa? Jangan sekali gunakan Nabi untuk kepentingan diri. Tak boleh. Patutnya gunakan kita untuk pertahankan Nabi. Ini gunakan Nabi untuk pertahankan diri. Malah pertahankan benda yang buruk pula tu. Saya cerita pasal cemburu sekali je pun. Dia tak faham, dia tak ikut pengajian. Dia tak faham lah. Kita kata sekali je. Maksudnya kita teruk lagi lah. Nabi sekali je. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Cuma sekali je. Kita ni bukan sekali sampai nak mati. Sekali tu bermaksud kita kalah. Tak boleh sama. Takkan boleh sama. Jangan pernah jadikan isu rumah tangga kita nak samakan dengan Nabi. Takkan boleh sama. Lepas tu antara saya yang lantang mempertahankan. Baik, nak cerita tadi pasal Iqra' tadi. Maka Iqra' ni, bila kata Nabi tak boleh baca, tak boleh menulis. Tak boleh baca, tak boleh menulis. Itu adalah untuk nak mengangkat mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Safiyah Huyai, nanti tag balik. Memang kena penjelasan berjam, tulis kat situ. Memang kena dengar penjelasan ustaz berjam-jam tu. Sebab apa? Sebab hati kita ni memang nak ditanam. Kalau nak ditanam, bukan boleh sehari. Ni kita duduk setiap malam, duduk cerita ni. Cuba dengar perbahasan dia balik. Semua tentang Tauhid. Memang itu terah perbahasan kita. Tauhid dan tasawuf. Cuma perbincangan kita santai kan lah. Kita bincang pada kehidupan. Musuh hentam kita setiap masa. Takkan kita ada masa untuk nantilah. Kita macam mana musuh serang bertubi-tubi, kita kena tak henti-henti.
Macam mana musuh tak henti-henti nak serang kita, kita pun tak henti-henti untuk perbarui kefahaman tentang akidah. Perbarui itu memang Nabi suruh. Jadidu imanakum, perbarui iman kamu. Jadi suratul Fatihah ni, bila kata Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Tuhan yang mana? Maka dimulakan dengan Tuhan. Bismillah, dengan nama Allah. Ismul A'zam. Lepas tu surah Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita beramal dengannya. Al-Fatihah kita jadikan rukun dalam solat. Kemudian kita beramal pula dengan munajat. Masya Allah. Akhir zaman ni pula, antara perkara yang kita nak buat, apa lagi nak buat, tadi bincang banyak lebar tentang krisis akhir zaman. Macam mana ni Ustaz apa, Ustaz tengok keadaan di Gaza, cerita. Saya kata kalau kita nak bincangkan tentang konflik yang ada pada negara-negara ni, kita tak masuk dalam konflik tu. Kita hanya tengok dari luar dan kita nak bahaskan. Cuma yang nak bagi tahunya, kita kena buat persiapan akidah. Kita kena kembali memantapkan keyakinan yang penuh dengan keraguan, kerisauan. Kadang orang marah, diorang ingat yakin tu datang sendiri dan yakin tu datang dengan dia dah yakin. Malah kadang-kadang marah, kita lemah sebab kita tak yakin dengan Allah. Kerana orang tak terima kenyataan. Malah kadang-kadang, ingat aku tak yakin ke? Macam dia tu dah yakin dah. Orang yang yakin ni, orang takkan bagi tahu yang dia yakin. Maksudnya, ingat aku tak yakin ke? Dia kalau orang kata, kalau datang peringatan tentang kita ni, taklah yakin. Kita ni, macam yakin Ustaz ini mana bunyi Thailand tu mana-mana termasuk. Tak ada kena-mengena. Tu maklumat tak betul tu. Dengar kan, dapatkan maklumat macam nak yakin. Keyakinan ni mesti dapat dengan maklumat, bermula dengan percaya dengan maklumat yang betul, ilmu yang benar, baru sampai yakin. Sebelum nak cerita saya tu, cerita dulu sebelumnya. Kena tahu perjalanan tu, tu Zat. Jangan masuk tengah-tengah, celah-celah, pop masuk. Tak tahu hujung pangkal. Hati-hati. Dia kena bina dengan yakin. Hidup ni. Yakin dengan Allah macam mana? Yakin dengan Allah dengan macam mana? Yakin dengan Allah itu dengan ilmu. Belajar dengan tauhid. Itu caranya. Banyak perbahasan tu tadi. Kalau dapat, siapa boleh, ada dah jemaah kita yang tolong recall balik konteks yang saya upload kan. Saya ada kata-kata yang ringkas, tapi maknanya perbahasannya luas lah tentang kekeluargaan. Banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita teruskan mengajar umat insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas munajat umat, lepas kafir, saya kupas balik apa yang Mu'lim tulis tu di FB insyaAllah. Apa perbahasan tentang cemburu ni ya, insyaAllah. Kita ambil masa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله خصوصا في كل حاجة خصوصا semua jemaahnya hadir pada malam ini kabulkan fi kulli haja ya Allah kabulkan keurusan dunia akhirat kami kabulkan keurusan dunia akhirat kami ya Allah ya Allah rahmah نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا في أمة الإسلام seluruh dunia ya Allah seluruh dunia ya Allah خصوصا في فلسطين في غزة في كل مكان في كل زمان يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا رحم نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله في كل حاجة يا أرحم في كل حاجة يا رب يا لا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah kita teruskan Suratul Kahfi 110. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, semuanya mohon Allah Ta'ala syukur Allah berikan kita ruang, peluang, Allah ciptakan amalan untuk kita beramal. Kita perkemaskan imanan wahtisaban, hidupkan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Dan tang situ kita nak sebut, kita sebut 2 kali. Malam-malam Al-Qadar. Malam-malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kalau ikut pengajian, kena tahu, letakkan Lailatul Qadar terus atau Malam Al-Qadar. Menunjukkan, oh dia faham ni. Kadang-kadang kita nak sebut, tapi sebut malam Lailatul Qadar. Berganda-ganda kat situ. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah di waktu-waktu begini, di waktu malam-malam begini, bolehlah. Di waktu Al-Qadar ini, insya-Allah, dan terwaktu-waktu ganjil, malam-malam ganjil, masuk malam-malam ganjil, sehari lepas, malam 25, insya-Allah, apapun, kita ada yang ada beberapa perkara lah sikit. Ambil masa sikit insya-Allah. Besok ada kuliah subuh insya-Allah. Nanti saya buat live insya-Allah. Izinkan nanti ada live lah. Ada yang mengatakan kejarlah pemilik. Dia disebut kejarlah pemilik malam Lailatul Qadar. Itu pun satu lah nak sebut. Kejarlah pemilik malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat pemilik malam Lailatul Qadar, maka kita akan dapat Lailatul Qadar setiap malam. Dia macam mana cakap? Memang pertama kita nak dapatkan, kita jangan salah faham. Apa yang Nabi syariatkan tetap disyariatkan. Jangan kita pecahkan dia setiap malam Lailatul Qadar. Dan Nabi kata 10 malam akhir. Maka Nabi yang suruh ikut syariat. Ini kadang-kadang kita nak membawa perbahasan. Dia tulis kadang-kadang tasawuf. Tapi tasawuf yang tidak sinkronis dengan syariat, maka dia akan jadi rosak. Sebab tu dia kena bermula dengan syariat. Kan? Kemudian dia bertarikat. Tarik dari jalan, kemudian berhakikat. Hakikat yang membawa pada tasawuf, hati. Jadi, yang dimaksudkan itu adalah memang kita akan mengejar pemilik, sudah pasti. Kalau tak jumpa dengan pemilik, maka tak akan jumpalah Al-Qadar. Al-Qadar yang dimaksudkan 10 malam akhir, dia takkan sama. Dia mana ada setiap malam Al-Qadar? Mana ada? Sebab Al-Qadar hanya berlaku pada 10 akhir Ramadan dan Lailatul Qadar min khairul syahril alfi syahr. Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey. Cuma kalau kita nak faham, nak tekankan,
kesan Al-Qadar itu akan dapat pada setiap malam. Tu boleh. Salam sejahtera. Tu iyalah. Janganlah kata, dah lah tulis salah. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu akan dapat pada setiap orang. Pada setiap malam. Bagi yang mengejar pemiliknya. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba baca komen. Lama tak tengok lah Ustaz. Siapa lupa kita. Tak apa. Lupakan pun tak apa. Tak masalah. Tak perlu diingat. Tadi baru berfikir. Perlukan manusia ingat? Tak perlu. Biarlah Allah yang ingat. Tapi kalau manusia ingat, lalu dia ingat Allah, itu seronok lah kita. Ingat saya, lalu ingat Allah. Asbab kan. Itu saya syukur sangat. Kalau itulah sebabnya, saya syukur. Tak apa, tak lupa. Ada ni, ini lupa Ustaz. Ni ada satu kes ni lagi ke mana menghilang. Ni satu lagi. Dia bukan menghilang. Dia bukan menghilang. Sebenarnya kehilangan tu. Kehilangan. Dia kehilangan kan. Hanya ada je. Ada je kan. Tahu nak cakap macam mana. Ikutlah. Yang ikut-ikut. Ni macam yang tadi kan. Yang ikut-ikutlah. Yang tak ikut tak masalah. Lupa buat satu. Dalam cerita lupa kan. Okey. Saya nak kaitkan. Alalan dah masuk lupa tadi. Adalah satu WhatsApp. Dia kan kita WhatsApp dia ada, dia pernah berWhatsApp lah. Dia berWhatsApp tu dia ikut PMC. Lama dah PMC ni. PMC tu kan dengan daripada situ dia apa, alhamdulillah tak tahu dia dapat nombor saya pun tak tahu mana. Terima kasih. Ini nak cerita lupa ni. Terima kasih Ustaz gini. Ada saya biasalah yang jawab. Kadang-kadang memang tak jawab pun. Minta maaf lah ya. Kalau memang dia dapat nombor melalui WhatsApp, saya tak jawab. Jangan marah. Okey. Tapi tiba sejak belakangan ni dia nak kaitkan tentang keturunan saya, Sungai Cincin. Keturunan unyang saya, Syekh Muhammad Al-Khalidi belah perempuan. Belah Wan. Tapi sesugalonya melalui ayah saya lah. Saya ni keturunan yang kelima. Dia nak carilah. Tiba dia WhatsApp. Ustaz ada pergi ziarah Syekh kan, kata macam tu. Okey, tapi lama saya diam, tiba tuan. Dia panggil mula tuan lah. Dia lupa kot. Saya dia macam ni. Saya tak kisah pun orang nak panggil ustaz ke tak panggil ke, tak kisah. Kalau yang tak ikut mengaji, tak panggil ustaz pun tak apa. Lain sekali tuan. Saya ni saya tak selesa saya panggil saya tuan. Saya lebih bukan kata apa, saya bukan tuan. Saya bukan tuan. Kalau saya panggil yang puan tu, itu memang normal. Perempuan memang puan saya akan panggil. Tapi lelaki ni tuan. PMC ni yang dulu tu dengan Prof Muhayyar tak silap saya. Lama dah. Sebelum PKP tu. Okey. Jadi daripada ustaz jadi tuan. Okay. Saya bukan minta maaf puan. Tak payah panggil lah saya tuan. Saya bukan tuan. Panggil nama je lah. Okay. Lepas tu tukar. Saudara. Saudara Farid. Saya bercakap memang lupa sangat ni. Saya cakap tak payah saudara, panggil nama je lah. Alang-alang. Saya tak ada masalah. Lagi orang yang tak ikut mengaji, panggil Farid sudah. Ambil cerita. Memang lupa. Berat benar lupa. Saya tak tahu. Ya Allah kita ni. Tak ada masalah pun panggil Farid pun boleh. Tak masalah. Tapi ingat. Memuliakan. Memanggil ni. Itu tunjukkan hati kita. Bukan kadang-kadang. Kadang-kadang kita berat nak memuliakan orang. Itu saja. Jangan perasaan mulia. Kalau orang muliakan tu rezeki. Kita berjumpa dengan ramai guru. Tapi kalau level guru ni, memang dia cepat memuliakan orang. Dia tahu kita. Guru saya semua yang umur dah pangkat-pangkat ayah saya je. 70-an. Tapi dia tetap acknowledge. Sebenarnya dia bukan kita yang mulia tu. Dia panggil kita. Sebenarnya hati dia yang mulia. Hati tuan guru tu yang mulia. Dia memanggil kita tuan guru, itu hati dia. Kadang-kadang kita nak acknowledge orang, kadang-kadang minta, terpaksa kita nak letak, terpaksa letak title depan kan. Masalah.
Tak apa, bro pun boleh, tak masalah. Kalau yang tak ikut mengaji, itu belajar, panggil nama je, tak payahlah nak bertuan lah, apalah. Tak payah panggil nama je, tak masalah, panggil Farid. Kan? Jelas sekali arwah juga ke depan. Tu nak cerita lupa je tadi tu. Dia punya lupa tahap, ya Allah, tahap gaban ni lupa. Ya Rab. Lelas sekali, memang tak boleh buat bincang. Bila kata panggil Farid lah, kita nak bagi hint. Dia kata, Alhamdulillah. Alhamdulillah pula. Saya cakap, macam ni punya orang pun ada. Saya cakap, ayolah, lantaklah panggil apalah. Tak ada masalah lah. Kalau tak ada panggilan pun tak apa. Pulanglah. Bismillah. Itulah dia kan. Okey, bab penutup. Apa satu lah. Penutup. Tak gaban tu cerita dulu. Biasalah, ini cerita zaman 80-an cerita yang guna perkataan gaban, lama tak guna kan. Okey, penutup pasal cemburu tadi Milian cerita. Dan keluarga Nabi SAW. Pertama, memang takkan sama. Saya ada beberapa tulisan yang lama-lama dulu saya ketengahkan. Jangan sesekali gunakan kisah rumah tangga Nabi sebagai sandaran kita. Jangan sesekali. Maksud sandaran ni, kisah, cerita, nak bagi tu isi Nabi pun cemburu. Okey, nak cakap macam tu kenapa? Kenapa nak cakap macam tu? Nak tanya tu. Nak maksud label kau ke? Janganlah. Yang baik tak nak pula di-highlightkan. Yang lemah-lemah tu, kita macam lebih nak tahu. Lebih macam nak selesa. Jangan. Takkan sama. Cemburu isteri Nabi, Ummahatul Mukminin, ahli syurga. Ahli syurga. Lepas tu perkataan pun kena betul. Fitrahlah perempuan ni cemburu. Siapa kata fitrah? Lumrah. Kan kena perkataan pun salah. Bukan fitrah, lumrah, adat. Fitrah ni bersih. Fitrah ni cerita tentang Allah. Surah Ar-Rum ayat 30 rujuk. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah, bersih. Cemburu tu bukannya fitrah. Sebab apa? Cemburu ni cenderungnya buruk. Kecuali dua perkara je yang Nabi benarkan. Rujuk kamus dewan. Apa maksud cemburu? Hasad. Dengki. Biasa cemburu ni benda yang akan endingnya bergaduh. Tidak akan jadi perform. Melainkan cemburu kepada orang yang ada amal, mengamalkan amalnya. Orang yang berharta, diinfakkan hartanya. Dua je yang dibenarkan, Nabi kata. Lepas tu letakkan pula kat isteri Nabi. Yang kawan yang tulis jela tu konon nak backup lah. Tapi ada jemaah kita tulis ikut Ustaz Farid cerita kan. Saya tak tahu. Saya keluar daripada perbincangan Ustaz Farid. Lepas dia cerita kan, isteri Nabi sekali dia cemburu. Dia macam salah faham. Dia ingat saya pun membenarkan statement tak apa. Walhal memang pun sekali tu je cerita riwayat, tapi kita guna sampai mati. Kita yang mempergunakan Nabi untuk pertahankan nafsu diri. Patutnya ingat Nabi, tunduk nafsu. Ingat Nabi, malulah kat Nabi. Patutnya. Kan? Perempuan cemburu bila suami kahwin lebih dari satu. Ini pun hasad dengki ke Ustaz? Ya. Saya jawab itu dia, ya. Ya. Sebab apa ya? Hasad lah. Sebab apa? Suami dapat lebih? Dengki. Lebih. Dengki. Nanti kan tengok dapat nombor 2 lebih. Asal lah yang lebih. Asal abang pandang lebih. Itu je. Kan? Bila tak ada dua, kita seorang independen, nak cemburu kat apa? Memang cemburu ni tak boleh tengok orang lebih. Duduk berdua lah lebih apa? Kenapa? Pandang mata, pandang mana batang. Sebab tu ahli syurga tak ada cemburu. Allah cabut cemburu sebab tak ada, semua ada kelebihan. Bila dalam hati tu ada Allah, ada sifat yang orang kata apa, sifat yang sempurna Allah bagi. Maka apanya masing-masing contoh, apa yang rasa kurang? Apa kekurangan? Tak ada. Sebab masing-masing nak nampak lebih, dia akan nampak kurang. Tu je. Memang pun cemburu. Tak boleh nampak orang lebih. Nampak isteri ada dua, suami ada 2 isteri. Memang lah.
Nampak lebih. Sebab tu dalam pendidikan anak-anak saya, antara perkara yang saya tekankan, jangan sejak cepat cemburu ni. Jangan tengok adik akak alung dapat lebih ke apa, jangan nak ada kenapa lebih, kenapa ni. Itu sifat yang mana? Sifat yang mana? Sifat yang boleh membuat pada kerosakan. Seronoknya lelaki boleh kahwin ramai. Puan Asmah dia cakap gitu. Saya nak cakap, seronok kahwin ramai, kenapa? Takkan nak kata nak tak seronok pula. Benda tu kan ibadah. Nikah tu ibadah kan? Kenapa kata nak menangis pula? Cuba cerita. Seronok kahwin ramai. Siapa yang bagi kahwin ramai? Allah kan? Takkanlah kita nak kata saya benci kahwin ramai. Kita bincang syariat. Jangan masuk emosi. Tolak tepi emosi sekejap. Kalau kita seronok, saya nak bagi tahu Puan Asmah yang lain. Bawa kat saya cerita. Okey, sekarang bawa kat saya yang kahwin ramai cerita seronok. Beritahu saya. Semua pening kepala cerita seronok apanya? Seronok apanya? Mana? Sebab apa? Apa-apa taja yang tak ada nilai ibadah bukan kahwin ramai. Seorang pun tak seronok. Saya cakap tu terang. Yang tak ada nilai ibadah tak usah cerita ramai. Seorang pun tak seronok. Macam contoh, suami tak kahwin dua lagi, dah tak seronok dengan suami. Sebab apa? Dah tak jadi ibadah. Kalau kahwin ramai, dia buat sebab ibadah, betul niat dia, seronoklah dia. Jangan cerita kahwin ramai. Baju banyak seronok lah. Baju. Perempuan, baju banyak. Seronok tak? Ni malam-malam 27 ni. Pening kepala suami isteri ramai. Ya ke pening kepala? Kebanyakannya, isteri seorang ni pening kepala. Seorang ni pun pening kepala. Saya nak cakap, benda ni kalau pening, sebab apa? Sebab tak nak berkaitkan dengan syariat. Pening tak? Tak nak ikut syariat. Pening. Kita ni banyak bagi prasangka, perception. Sebab tu, kena yang bercakap, kena buat. Tak nak Allah takdirkan saya buat. Barulah boleh bercakap. Kadang kita pun tak berani cakap sebab saya pun tak kena buat. Kalau tanya saya, Ustaz, kahwin ramai seronok? Seronok. Ada hadis, harta bagi seorang lelaki adalah wanita. Didiklah isteri itu elok-elok. Didik. Anak ramai seronok. Seronok kan? Bila semua anak jadi baik, seronok tidak? Kalau semua isteri jadi baik, seronok tidak? Ini pandang isteri dia beban. Teruk sangat perempuan ni. Kenapa pandang perempuan ni sebagai beban? Kenapa letakkan perempuan ni sebagai benda yang membebankan? Orang perempuan, kenapa letak diri anda sebagai bebanan? Patutnya letaklah diri anda ni sebagai pencetus ibadah. Ni ada isteri ramai ada beban. Teruk perempuan ni. Kadang-kadang minta maaf saya cakap. Dengar isteri seorang nampak, pening kepala. Teruk sangat ke perempuan? Kenapa rendahkan nak nilai perempuan? Sebab tu tak ada ilmu. Tak ada yang seronoknya. Tak ada seronok. Saya cakap tu kan. Sebab tu tak seronok. Lala sekali pening. Buang. Tak seronok lah tu. Kalau seronok tak buang. Kalau seronok tak ada yang tak terpakai. Beli banyak-banyak. Lepas tu tak pakai. Itu namanya bukan seronok. Itu membazir. Isteri ramai. Lepas tu tak terpakai. Tu sana pening, sini pening. Isteri seorang pun tak terpakai. Tak ada seronoknya. Kalau tanyalah kahwin ramai ke, kahwin seorang ke, Puan Asmah, tak tahulah. Mungkin dah lama kahwin ke, minta maaf, saya bukan nak mengajar, saya nak cerita kan, nak berkongsi. Bawa cerita kahwin ni, saya nak bagi tahu. Bila cerita kahwin seorang ke, kahwin ramai ke, mesti cerita, kau tak tahu kahwin ni macam mana, kau tak tahu kahwin ni macam mana. Onak badainya, berdurinya, ributnya. Semua kebanyakannya 10, 11 akan tunjuk kahwin ni membebankan. Kahwin ni benda yang memeningkan. Kenapa kita bawa statement tu? Sedangkan Nabi suka perempuan dan wangian. Perempuan tu kahwin, isteri. Sebab apa? Perkahwinan ibadah yang paling besar. Ni nak kejar Al-Qadar. Kita kejar amalan besar-besar. Sebenarnya amalan yang paling besar
Nah. Amalan yang paling besar adalah taat rumah tangga. Bila saya tengok perempuan bermadu, rasa kasihan pada mereka. Yang kasihan tu diri sendiri. Kadang-kadang kita ni buat hukum atas diri kita. Ini pun satu benda yang salah. Kesian tengok orang lain. Kesian kat siapa? Kat kita lah yang tak faham. Kita menghukum, mana boleh kita pun cemburu. Cakap pasal diri sendiri je. Jangan cakap pasal orang lain. Melainkan dia bercakap pasal diri dia. Oh, pening lah, saya kesian lah, terabai. Tu baru kesian. Kadang-kadang ni confident. Oh, mana ada perempuan ni? Siapa kata tak ada? Siapa kata tak ada? Kita ni macam menafikan kejadian manusia ni ditakbir oleh Allah. Hati ni milik Allah. Nampak kat situ kita dah menafikan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menguasai setiap satu perkara. Kita tengok saja, tak ada, mana ada perempuan. Cakap tu kena bertauhid. Nampak tidak? Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham. Kita kena jelas. Banyak tanggungjawab lelaki kena pikul bila isteri ramai. Dia soal tanggungjawab ni, semua benda tanggungjawab. Semua benda tanggungjawab. Tak usah cerita pasal isteri ramai. Cuba cerita pasal ilmu. Puan, kenapa tak marah suami tambah duit? Tahu tak benda yang paling berat yang ditanya apa? Duit. Harta. Isteri ditambah ditanya sekali. Kalau suami dah didik, isteri tak faham bahasa, dia tanggung sendiri. Harta 2 kali tanya. Harta 2 kali tanya. Dari mana dapat, ke mana pergi? Yang paling berat, yang paling besar tanggungjawab, pegang duit. Duit banyak, bukan isteri banyak. Kalau kita nak hukum tanggungjawab, kita cerita biar terbuka. Jangan pandang, asal beban ada, isteri ramai beban, isteri ramai beban. Duit banyak beban. Sebab cerita duit. Sebab tanya 2 kali. Kita hari ini, dari awal sampai sekarang, berapa duit kita pegang? Akan ditanya sesuatu. Lagi. Ustaz nak tanya kurang lebih dalam soalan Ustaz, jika kamu tak mampu, cukuplah pada satu. Mahu Ustaz. Ya, betul lah tu. Allah dah kata tak mampu ni apa? Dari segi hati, tak faham, tak tahu meletakkan sifat kat mana, melebihkan kerana kebendaan. Yang pandai masak, maka cenderung lebih. Yang pandai layan, sayang lebih. Tak boleh macam itu. Habis Ustaz, kan kita tak tahu mana yang lebih. Kalau nak lebih, itu urusan Allah. Bukan kita lebih sebab keadaan, kebendaan. Kalau tak boleh buat, satu. Habis adil, memang tak boleh. Adil bukan sifat kita. Adil itu meletakkan satu pada tempat. Maka minta Allah Ta'ala bantu. Sebab tu, jangan nampak diri. Perkahwinan ni antara ibadah untuk mengenal diri. Kenal diri kita ni siapa. Sebab tu baru bertambah. Bertambah. Nampak tidak? Menambah ni bukan masuk berkurang. Sepatutnya menambah lebih expert. Sebab tu Allah tak pilih semua pun. Kalau buat juga tanpa persiapan, macam tadi Puan Hajah Ahmad Hajah Asmah tadi. Akan ceritalah orang akan nampak lebih banyak buruknya. Sebab tak fit dari awal tidak dididik, tak faham tentang kehidupan. Yang kita faham keburukan yang berlaku. Akhirnya salah faham. Amalan ibadah tu jadi salah faham. Walau itu ibadah, nikah ni ibadah. Kenapa boleh jadi salah faham? Nikah, ibadah. Solat pun ibadah kan? Kalau orang solat banyak, marah tak? Dia ni solat banyak betul lah. Ibadah kan? Dah ada isteri banyak, patut ibadah untuk dia. Cuma orang tak nampak tu ibadah. Sebab yang buat pun satu hal juga. Kelang kabut juga.
Sebab nampak diri. Nampak aku boleh, aku mampu. Sebab pula nampak isi pertama yang lagi takut orang perempuan sebab nampak isi pertama kurang. Kekurangan. Kahwin sebab kekurangan. Kahwin sebab kekurangan. Kahwin sebab apa? Sebab kekurangan isi pertama. Ini satu perkara yang perlu diperhalusi. Kahwin ni sebab tak ada je lah. Kekurangan-kekurangan pula. Walaupun dia menjadi antara juga alasan nanti di mahkamah nanti. Tapi janganlah jadikan itu sebagai statement nak diketengahkan. Itu dalam mendengar hakim sudahlah. Itu sebagai syarat untuk dalam fikihnya. Itu saja. Yang kahwin senyap pun sebab tak diterima. Sebab apa? Sebab terang-terang pun tak diterima. Sebab tu kadang-kadang dia buat senyap. Kalau terang-terang dah tentu-tentu tak terima dia katanya. Senyap-senyap dia buat. Sekuat mana orang perempuan nak terima kebenaran secara terang-terangan. Tu kan. Kadang-kadang pun satu hal juga. Nak dengar cerita pun tak mau dengar. Wallahualam. Panjang pula cerita kita jemaah sekalian. Udahlah tu. Tu buka internasional punya isu ni sampai ke sudah tak selesai. Tapi insya-Allah kalau ikut pengajian selesai. Kalau ikut pengajian selesai. Siapa yang ikut selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagus. Aktif. Kita sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ampun maaf malam-malam pukul 7 ni. Bawa tenang. Buat nak cari faham, niat kita jadi nak cari kefahaman. Nak cari kefahaman. Ya Ustaz, maafkan saya tanya bab ni. Tak apa, seronok. Kita seronok. Saya seronok. Seronok apa? Sebab kita boleh kupas, kita boleh perjelaskan tentang ibadah supaya orang tak nak salah faham. Saya niat satu supaya jangan salah faham dalam bab ibadah. Yang penting kita nak nampak dia ibadah. Perangai orang satu bab. Perangai ni satu bab. Nak marah-marah tu apa hal? Kan? Gitu pula. Perangai tu. Perangai satu bab. Sekarang ni perangai ni tak berubah. Tiba dia kahwin. Apa jadi? Rosaklah ibadah. Perangai tak ubah, dia solat. Apa jadi kat solat? Solat rosak. Ilmu ni masuk ilmu ni nak kahwin ramai kena ilmu. Ilmu ni betulkan perangai. Perangai perasan lebih, perasan tua, perasan berata, perasan. Perasan bagus, walau tak bagus pun. Dia perasan ni bawa masuk dalam ibadah, rosak ibadah. Nak bawa tu, ni nak ilmu nak betulkan perangai ni, itu sebenarnya. Ustaz marah lelaki kahwin ramai ke ni? Saya pun lelaki. Saya pun kahwin ramai juga. Benda yang salah kita marah lah. Bukan kita nak sokong semua benda asal lelaki nak sokong. Kita letakkan sokong kebenaran. Kita tak berpihak di mana-mana. Baik. Keluar lagi soalan. Kalau saya salah ke? Salah segi undang-undang Malaysia. Terutama Selangor. Kalau kena denda tu salah kan? Nampak? Alamak, ustaz pun kahwin lebih satu. Habis tu? Sebab apa? Sebab nak membetulkan keadaan lah. Nak betulkan keadaan salah faham tu. Kan kalau cakap kan tak kahwin kan, alah ustaz pun tak kahwin. Macam-macam manusia ni. Cakap pandai, kahwin pun tidak. Try lah tengok isteri tu melompat ke tidak katanya. Cakap berdegang-degang katanya. Bila kita kahwin, alamak, ustaz kahwin pula. Pula dah katanya. Allahu Akbar. Wallahu alam. Mudah-mudahan itulah niat kita dan lain untuk mendapat pencerahan ibadah. Ibadah yang paling besar fitnah ni rumah tangga. Betul lah tu, bagus tanya soalan. Isi kedua, Izzah Ahmad. Bagus. Yang mana isi-isi ramai yang bagus masuk sini. Kita cerita bab betul-betul. Ikut pengajian hakikat kehidupan. Jangan tumpu jangan tumpu sangat nak cerita sesi poligami. Saya pun tak suka dengar poligami. Ustaz poligami tak suka. Ya. Sikit poligami, highlightkan poligami tu apa? Hidup yang utama adalah untuk ibadah. Poligami ke, monogami ke, di sisi Allah, apa nilai kamu? Mana pahala? Mana dosa? Itu je. Kan? Itu masuk dia. Alhamdulillah.
InsyaAllah. Bertuah lah sisi dapat suami yang faham agama. Bertuah lagi suami yang dapat isteri faham agama. Sebenarnya nikmat besar. Sambung pula. Dan nak tutup sambung lagi. Tak apalah bagi Chan malam petunjuk. Bertuah lagi suami dapat isteri beragama. Sebab tu Nabi suruh suami pilih. Sebenarnya nak memilih calon ni suami. Sebab apa? Sebab isteri beragama ni dia akan memberi pendorong suami untuk jadi baik. Tapi kalau suami beragama baik, belum tentu isteri tu. Belum tentu. Tapi sebenarnya bermula dengan pemimpin. Betul lah. Tak nafikan suami yang kena ada agama. Tapi lebih beruntung. Sebab tu bermula dengan ayah. Kita didik anak perempuan beragama. Sebab jangan membebankan bakal suami, bakal menantu kita dengan perangai anak yang tak faham bahasa. Kalau dapat anak lelaki menantu yang pandai didik, tak apa. Kalau jenis yang bersilat juga, dahlah wanita ni, kalau tak dididik, nafsu dia buas. Lebih buas tau. Yang main-main. Buas yang tanpa nampak. Senyum-senyum tapi dia punya racun. Dia boleh rujuk Imam Ghazali. Ibarat ular sawa, ular senduk tu. Ular tedung. Adapun ibarat ular yang leuk, lentuk, elok. Sekali dia patuk, mati kawan tu. Yang main-main. Fattakud dunia wattakun nisa, kata Nabi. Takutlah kamu dengan dunia dan wanita. Yang main-main. Sebab tu wanita ni antara tempat yang di-attack, yang ditumpu oleh iblis. Iblis nak serang lelaki, dia serang kat perempuan dulu. Dia masuk kat perempuan, lelaki ni yang kena kuat. Kalau lelaki ni nak mendidik, dia kena betul-betul strong. Sebab tu memang bukan senang. Sebab dia ada nafsu. Sebab tu siapa yang dianugerahkan anak perempuan ramai, memang ada kelebihan. Sebab anak perempuan ramai nafsu. Nah, seorang lelaki yang ada ilmu agama boleh mendidik isteri, ya. Tapi nak bagi tahunya, mak atau perempuan yang ada agama ni lebih besar fadilat dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pengajian dari Ustaz 21 dari Ustaz Babak pergi dengan banyak lebar. Ya, betul. Wallahu alam. Itulah dia. Yang mana-mana lebih satu isteri, nombor dua ke apa ke, masuk dalam pengajian. Dapat suami ustaz tapi isteri, betul, fitnah lebih besar. Sebab tu talak dekat lelaki. Dapat suami, betul kan saya pernah cerita. Sini. Suami berseban, isteri berskirt. Memang orang cakap lelaki tak guna. Kuat nafsu, tak kerti bahasa, serban je lebih. Okay. Isteri bertudung litup bernikab. Nampak mata je. Pakai pudah ke, nikab ke, tak kisahlah. Suami, suar pendek. Apa dia kata? Ya Allah, untungnya suami dia dapat isteri macam tu. Sabarnya kamu je nak layan perangai suami macam itu. Beruntungnya lah. Beruntung terus isteri. Isteri apa nama? Sebab tu besar fitnah dekat lelaki, bukan kat perempuan. Perempuan dapat suami huru-hara, dia boleh belajar. Isteri lagi pandai. Belajar ni penang kat perempuan. Perempuan suka belajar. Tapi nak diajar tu kena fikir balik. Kadang-kadang belajar tapi suka juga untuk diajar. Lelaki pakai serban 5 kilo pun, sebelah dia perempuan pakai skirt rambut biru, merah, kuning, memang kena fitnah teruk lagi. Ni sahabat kita, pendakwah kita dengan isu sekarang ni. Tunggu. Selawat dengan ni. Nak cakap apa? Kena hentam, memang kena hentam. Jangan main-main. Lepas tu talak dekat lelaki. Bukan kat perempuan. Sebab fitnah bukan dekat perempuan, dekat lelaki. Teruk nama lelaki kena. Kena pula lelaki perempuan jenis tak boleh simpan aib. Dia buka aib, dia jaja, buat cerita pula.
kata baik nama ni ustaz, tak reti didik, baik nama je. Dia buka cerita, buka balik mesej, tunjuk pula kat orang cerita. Memang bala besar lah. Cakap tu terang. Tinggal kuat tak kuat lelaki tu nak hadapi perempuan macam tu. Kadang-kadang kita kata dapat suami yang mendidik agama, suami mendidik agama. Sebenarnya perempuan yang lebih penting untuk didik agama. Sebab dia pegang maruah tu. Kalau dapat lelaki rambut biru sebelah, kuning, tompok-tompok pun, dapat isteri bertudung litup, isteri elok, tak terjejah nama dia. Tak ada. Malah dapat puji lagi. Bagusnya lah. Cuma kalau suami, dapat suami isteri rambut macam itu. Rambut biru, merah, kuning. Loh, ustaz. Ya Allah, bukan main lagi selera. Ingatkan hebat. Galak. Macam-macam penyakit keluar. Sebab tu, tak usahlah. Sebenarnya orang lelaki yang kena berhati-hati. Salah langkah, terduduk, terceduk. Talak kat wanita berjuta itu salah satu perbahasan kan. Sebenarnya talak kat wanita sebab efek dia bukan fitnah tu. Sebenarnya dalam rumah tangga yang paling besar maruah. Maruah paling besar. Kisah Nabi Ibrahim AS kan. Macam mana? Maruah tu. Maruah suami. Sebab tu tak boleh kompromi kalau isteri yang buka aib suami. Tak boleh kompromi. Dia buka satu je, sebenarnya tak boleh kompromi dah. Itu bukan isteri. Mana-mana isteri yang buka aib suami secara sengaja dengan nak menjatuhkan, itu bukan isteri. Mana-mana suami yang tak menghargai isteri, tak mendidik, tak jaga, tu bukan suami. Nak cakap tu terang ayat dia. Wallahu alam. Tu dia. Sebab tu jaga. Sebab tu ada benda yang kita kadang-kadang kita kena buat drastik. Tiba-tiba sampai dengan sebut ya tak ya juga 1.5. Masya Allah. Jangan. Cik pasal kita ni pecah rekod kita. Walaupun jangan banyak salat. Ya betul. Betul, itu je lah. Wallahu a'lam. Memang itu je. Sebab tu talak tu. Sebab tu lelaki pegang talak. Sebab kalau dapat tahu saja isteri yang buka aib suami, itu benda-benda yang tak boleh kompromi lah. Kalau kita kata kat isteri tu, ni rahsia saya dengan awak, tiba dia buka, minta maaf, memang tak boleh buat bincang. Wallahu a'lam. Banyak wallahu a'lam lah, tak berhenti ni. Allah Akbar. Itulah tak terasa ni. Ya, niat qiyamul lail. Mudah-mudahan tak sia-sia perjalanan perbahasan kita ni jemaah sekalian demi mendapat penjelasan. Anak-anak pun ujian buat ibu bapa kasat. Ya, dan surah Al-Hadid ada. Al-mal wal banun. Al-mal wal banun. Itu. Ujiannya apa? Berbangga-bangga dengan anak. Bangga-bangga. Anak ni kadang kita cerita anak berapa 5. Kawan tu, saya dah kena baru je. Dengan anak berapa? Sekian buat ramai. Menang saya lagi. Saya ramai anak. Menang dia saja. Asal ramai anak menang saja. Asal? Kenapa? Hebat. Jangan. Dalam surah Al-Hadid ayat, Allah nyata terang-terang. Harta anak-anak ni untuk berbangga-bangga. Hati-hati. Banyak harta, banyak anak. Samalah kalau banyak anak tu, sama ada isteri seorang ke dua, sama naiklah tu nanti. Ustaz, adakah ibu bapa ujian juga pada anak? Bukan saya ibu bapa. Hidup ni ujian. Hidup ni ujian. Ujian. Baik buruk. Allah uji, tajuk je, bisyari wal khair fitnah. Maka anak-anak mak ayah, baik buruk mak ayah, itu cubaan untuk anak-anak. Terutamanya lelaki. Sekarang ni apa baik buruk pada mak ayah? Bukan untuk kita pertikaikan baik buruk pada mak ayah.
tugas kita mendoakan keampunan untuk mak ayah. Itu doa. Itu sebenarnya kriteria. Cuma kadang-kadang itulah tadi ujian kan. Kita macam tak puas hati. Jangan. Baik buruk mak ayah bukan untuk dipersoalkan, untuk dipertikaikan, malah jauh sekali untuk dicanang. Jangan. Tengok buruk mak, buruk ayah ke baik ke, doakan. Itu saja. Ampun ya Allah. Ampun doa. Ampun. Itu je. Apa ayat yang perlu suami isteri jaga, Ustaz? Aib ni benda yang suami malu ataupun dengar, dia malu. Kelemahan dia, kesilapan dia, kesalahan dia, kan? Ataupun kekurangan dia, ataupun apa saja rahsia dia, yang dia kata jangan cerita, tak cerita. Tak payahlah cerita. Yang pergi menggatai mulut nak cerita tu, kenapa? Itu ayat ni. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jemaah sekalian, itu saja untuk malam ni. Kita sambunglah ke kuliah subuh nanti. Saya masukkan jugalah perbahasan ni sikit. Ada soalan lagi, Ustaz, kenapa Ustaz tak taat dan hormat suami yang ego? Macam mana atasi masalah ni? Kerana syurga tu mahal. Tu saya jawab. Syurga tu mahal. Isteri diuji dengan suami, anak diuji dengan mak. Anak laki. Bukan dengan isteri tu. Isteri tu nak didik, tapi nak taat dengan mak. Kan senang. Kerana apa? Kerana syurga tu mahal. Kalaulah boleh ditukarkan, mentaati suami itu dibayar 100 juta, maka kita akan anggap tak apalah, saya akan buat. Tapi Allah tak bayar kita 100 juta. Allah tak bayar kita 1 bilion. Allah tak bayar kita 1 juta bilion. Tapi Allah bayar orang perempuan yang berjaya taat para suaminya itu dengan syurga tanpa hisap. Masuk mana-mana pintu. Khalas. Titik. Ustaz, suami tak lepaskan saya sebab dia bukan suami tanggungjawab pada saya dan anak-anak. Mana dia sayang menol lah tu kalau tak nak lepaskan. Pergilah bincang. Apa ada anak-anak dah. Kadang-kadang terjenguk-jenguk juga pasal anak lah, nanti kan payah. Memang kita senang dia nak cerai. Saat lagi nak kena mengadap juga. Mengadap buat jadi cerita lain pula sekarang. Settlekan betul-betul. Pergi kalau tak berhati buat pergi mahkamah. Bincang apa masalah. Nak kahwin ke tidak? Awak nak suami ke tidak? Lepas tu sekarang dah bercerai sekarang. Awak mana? Awak mana? Kenapa tak kau jawab? Nak mulalah fikir anak lah, fikir inilah. Fikirlah panjang. Itu je lah. Oh ya Allah lupa talaki. Baik. Terima kasih. Upload. Besok talaki ditangguhkan. Kelas talaki ditangguhkan. Ditangguhkan sehingga ke minggu kedua nanti. Kita akan maklumkan raya minggu kedua baru kita akan start insya-Allah. Besok talaki ditangguhkan, ya, ditangguhkan untuk bagi laluan untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Ustaz, pagi buatlah jam berapa? Insya-Allah subuh lah, pukul biasa habis subuh. Itu ini 6.40 kot, 6.45 lah. Insya-Allah. Suami cakap saya mati syurga sebab dia redha hidup saya. Ayolah. Alhamdulillah tu. Syukur. Syukur. Baik. Wallahu alam. Udah. Wallahu alam banyak kali dah. Sekarang mak kena sound dengan mak saya. Jangan main. Mak is watching. Apa ni? Kau ni lama-lama. Melayan no. Kau 1.40 dah ni. Habislah kena. Besok kenalah. Masalah ni. Kena ni. Saya minta jemaah sekalian jawab. Mak tanya. Apa ni Farid? Jangan. Jangan main. Janggut panjang ni. Janggut panjang pun mak is watching. Ya main. Itu pun satu perkara yang perlu diperhatikan. Jemaah sekalian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi bateri nak habis sebab tak charge, jadi kita kena habiskan. InsyaAllah, mohon ampun maaf pada saya kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian kata-kata saya yang saya gunakan bahasa mungkin tak selevel, minta maaf. Mungkin bahasan untuk mengikut kepada kesesuaian perbincangan, bukanlah untuk memudah-mudah untuk ambil bahasa tak selaras dengan umur ke apa ke yang mendengar kan. Minta maaf, ia hanyalah untuk menyesuaikan perbincangan. Itu saja, kita bertemu pada siang akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu